Terima kasih kepada rakan-rakan kami, AK dan juga Yim ataupun itu nama manja lah, tak apalah, hari raya kita panggil nama manja. Saya Kamarul, Fida. Fida, atas nama Penghak Upayaan Wanita. Kali ini segmen ni Fida yang cakap, okey terus. Oh, terima kasih Kamarul. Di talian sekarang ini kita ada bersama dengan Datuk Profesor Adiba Kamarul Zaman yang merupakan Dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Apa khabar Prof Adiba? Alhamdulillah baik. Prof Adiba, tujuan kita pilih Prof Adiba ni, orang lain suka cari artis dan sebagainya. Tapi kita tahu kerana Prof dah tentu macam juga wartawan dan pengarang, tak ada cuti istilahnya zaman Hari Aidilfitri ke zaman pandemik ke. Jadi kita nak minta ceritakan dan wakililah pengalaman-pengalaman Aidilfitri di barisan depan, front line. Tapi Prof juga ada kelebihan. Prof juga President of International AIDS Society. Jadi mungkin boleh melihat cara seluruh dunia terpaksa meraihkan dengan hakikat bahawa ini bukanlah waktu biasa. Okey, memang sudah jadi lumrah seorang pekerja, frontliner, sebagai doktor ataupun jururawat, di mana hari-hari perayaan seperti Hari Raya atau Christmas atau Chinese New Year itu for us memang kena forgo lah. Dan tidak menjadi cuti when I was a junior doctor. Tapi sekarang dah tua ni, you get your junior doctors to work lah, we just be on standby kan. Ya. Yeah. Tapi di PPUM apa yang saya bangga ialah we have doctors and to a lesser extent jururawat dan pekerja am yang terdiri daripada pelbagai kaum, especially terutamanya doctors ya. Jadi kita akan bergila-gila ya. Jadi untuk hari raya, for instance my unit penyakit berjangkit terdiri daripada doktor pelbagai kaum. Jadi kami yang beragama Islam boleh cutilah sedikit. Dan bila cuti Hari Raya Cina, kami yang Melayu dan tak menyambut Hari Raya Cina will take turns to bekerja. Itu yang seronok ya bekerja di PPUM sebab pelbagai kaum. Jadi tak susah sikitlah nak mengambil cuti. Prof, dari segi ya. Prof, siapa yang pernah pergi PPUM akan tahu itu antara yang paling sibuk di Malaysia hospitalnya kerana kedudukannya, kepakarannya dan komposisi penduduknya. Tapi kali ini sebagai barisan depan COVID-19 juga, adakah itu membawa lebih banyak tekanan tetapi masih lagi boleh diraihkan apa yang Prof katakan tadi? Alhamdulillah, oleh kerana usaha-usaha Kementerian Kesihatan dan segala frontliners dan juga usaha-usaha kerajaan dalam MCO ya. Jadi penurunan pesakit-pesakit COVID amat ketara. Although kita sentiasa standby, tetapi jumlah pesakit COVID di PPUM sangatlah rendah. Jadi saya rasa Hari Raya ni dari segi COVID tidaklah berbeza daripada hari raya yang lain. Cuma of course kita hendaklah sentiasa berjaga-jaga dan on high alert untuk menerima pesakit-pesakit yang berkemungkinan dijangkiti dengan COVID. Prof, saya nak jambatankan kepada Fida kerana dia memang aktif di media sosial, digital dan sebagainya, dan di negara lebih maju seperti Amerika dan Kesatuan Eropah, the fact is COVID only exacerbate the gaps already there in society. Dan contohnya jurang yang sedia ada itu adalah di antara lelaki, perempuan, misalnya gender. Dan Dr. Saskia Popescu ke siapa juga di Twitter, Fida ada butiran lanjutnya, mereka mengatakan bahawa satu jurang yang tidak dilampaui, malah media juga turut menguatkannya di tempat mereka.
pakar-pakar lelaki je yang pasal pandemik ke epidemiologi ke kesihatan umumnya. Sedangkan kepakaran itu juga lebih banyak juga di kalangan wanita. Mungkin Fida boleh berikan butiran lanjut? Ada laporannya Prof tentang peranan golongan wanita dalam kalangan frontliners dalam memikul tanggungjawab memberi rawatan kepada pesakit COVID-19. Kata laporan ini, wanita perlu diberikan tumpuan dan ada wanita, doktor-doktor wanita atau saintis wanita di luar negara yang telah tampil ke depan untuk dan berkata, I give up. Okey, dan Prof Zee, ada yang mengatakan laporan-laporan yang mengatakan pandemik ini telah memburukkan lagi the gap atau ketidaksamarataan jantina dan kaum dalam dunia sains, dan sekaligus ini telah membuatkan ramai saintis wanita ini seperti merajuk dan tidak mahu lagi meneruskan usaha dalam memberikan bantuan perubatan. Jadi sebagai seorang women empowerment yang berada at the forefront of the frontliners, Prof, apa komen Prof? Okay, I must say I have missed this, Fida, this angle dari segi saintis dan doktor-doktor wanita yang diketepikan dalam respons COVID di luar negara. Apa yang ketara ialah dari segi gender, tidak boleh dinafikan kaum lelaki lebih berisiko dari segi mendapat penyakit COVID yang lebih serius, dan itu adalah satu angle kajian yang perlu dilakukan. Tetapi from what you are saying, I have missed this altogether. I'm sorry, but you can see di Amerika Syarikat umpamanya dua tokoh yang memberikan nasihat kepada Presiden Trump, seorang Dr. Anthony Fauci lelaki dan Dr. Debbie Birx perempuan. So I don't think incidentally kedua-dua mereka adalah dari golongan HIV experts juga, ya. So I've missed this altogether, tapi I guess memang tidak hairanlah kalau ada setengah-setengah tempat di mana saintis wanita diketepikan. Ini memang satu fenomena yang agak tidak memuaskan lah. Di Malaysia bagaimana, Prof? Di Malaysia memang tidak menjadi satu isu. Yang menjadi isu ialah of course jururawat di Malaysia boleh katakan lebih daripada 90% adalah wanita. Prof, sebelum ini Prof ada kongsikan tentang Malaysia menyertai pelbagai inisiatif bersama negara-negara lain dunia untuk mencari the antidote atau penawar COVID-19 dengan bermulanya ujian klinikal secara bersama di antara 4 hospital tempatan termasuk UMMC sendiri. Mungkin ada perkembangan yang ingin Prof kongsikan? Ya. So, clinical trial yang kami namakan STORM itu, di mana kami ingin mengkaji keberkesanan tocilizumab versus methylprednisolone di PPUM dan Hospital Sungai Buloh, Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Hospital Tuanku Jaafar di Seremban. We are now ready because untuk menjalankan kajian seperti ini, of course kita perlu mengadakan protokol persediaan yang agak lengkap, ya, dan termasuk ethics approval. So as of last week itu semua dah siap. We had to standardize the lab result dan sebagainya yang mengambil masa sedikit. We haven't started enrolling. Ini yang saya namakan is a happy problem that I have sekarang ini, oleh kerana jumlah pesakit yang didiagnose setiap hari semakin berkurangan. Jadi we have this happy problem of not having patients to be enrolled buat masa ini. Okay.
Prof, saya nak jual pantun kat Prof. Bunga mawar harum semerbak dihadiahkan puteri besar sejambak. Jika tak mahu COVID merebak, hentikan tabiat duduk melepak. Ni Prof yang buat pantun ni. Jadi bagaimana sebagai pakar penyakit berjangkit, Presiden IAS dan sebagainya, kerana akhirnya kita terpaksa berdepan bahawa sains bertembung dengan tabiat sosial. Sains bertembung dengan budaya yang setiap tahun kita perlu balik ke kampung, pergi ziarah kubur, cium tangan ibu bapa, datuk, nenek dan sebagainya, dan tiba-tiba sekelip mata kita tak boleh buat semua ni. Faham faktor sainsnya, tapi bagaimana Prof antara orang terbaik untuk mengserasikan di antara keperluan baru sains ini dan juga amalan yang perlu kita pindah, tunda atau ubah ini? Apa yang saya bimbang ialah kesalahfahaman tujuan MCO ya. Saya harap rakyat Malaysia tidak salah faham bahawa oleh sebab MCO sekarang telah boleh dikatakan dilonggarkan sedikit, maknanya risiko untuk dijangkiti pun sudah berkurangan. This is a very wrong impression ya. Oleh kerana risiko kepada setiap individu itu masih juga ada lagi sehingga kita semua diberi suntikan vaksin ataupun telah pun dijangkiti, until then kita semua berisiko. Jadi cara-cara jangkitan pun tidak berubah. So kita mestilah meneruskan langkah-langkah yang telah disyorkan seperti the hygiene, mencuci tangan, memakai penutup muka dan tidak bersalaman dan bercium tangan. Semua itu mestilah dipatuhi, bukan hanya di sepanjang musim hari raya ini, tetapi sehingga kita mencapai apa yang dinanti-nantikan, iaitu the herd immunity, di maknanya lebih kurang 50, at a minimum 50% daripada rakyat Malaysia telah dijangkiti COVID-19. So that's going to take a very long time. Okay. Dan juga ataupun vaksin telah dijumpai dan suntikan diberi kepada semua rakyat Malaysia. Prof, masa itu sehingga itu kita perlu mematuhi langkah-langkah untuk mengurangkan jangkitan kepada diri sendiri. Prof, saya nak curi masa sikit, sentiasa tak cukup masa dengan Prof ni. Ceritalah sikit macam mana nak beraya walaupun semua itu kita faham, tak boleh salam dan sebagainya. Di PPUM tu semua pakai baju raya ke, nurse pun pakai baju warna-warni ke, bagaimana, macam mana merayakan Aidilfitri? Ya, saya rasa tahun ni memang muram sikit ya. Murung dan muram. Muram sikit. Lagu-lagu raya pun kita tak dengar sangat ya tahun ini. Tetapi ya kita harus mengambil kesempatan ini untuk mungkin beraya bukan secara meriah tetapi secara I think this year we have to be more reflective ya. Apakah maksud bulan Ramadan yang sebenarnya, apakah maksud hari raya yang sebenarnya, bukan dari segi kemeriahan dan berbelanja besar, tetapi the true meaning of Ramadan dan how do you say this, mengiratkan silaturahim tak semestinya dengan berpeluk cium, but a phone call, a FaceTime, are equally good ways of telling someone that you care dan juga you are thinking of them. Ucapan hari raya. Ucapan hari raya, Prof. Teruskan. Untuk frontliners, untuk keluarga. Prof boleh ucapkan apa juga? Okey, saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakan-rakan saya yang bertugas, tak kiralah di PPUM atau di hospital-hospital lain, dan of course kepada seluruh rakyat Malaysia.
Selamat Hari Raya dan maaf zahir batin. Selamat Hari Raya Prof. Maaf saya batin. Selamat Terima Hari kasih Raya, banyak. Prof. Maaf zahir dan batin. Ya. Okey, itu dia. Memang kita bercakap banyak benda. Tapi sesuai dengan raya kali ini pun kita tak sebesar yang dulu. Jadi kita selitkan isu-isu juga. Tetapi selepas kita sekali lagi memberi tabik hormat kepada semua barisan depan di hospital, jururawat, attendant, doktor dan sebagainya, kita nak tengok realiti di luar sana. Jadi saudara Faris, ya, tidak? Ya, saudara Faris akan bersiaran dari bersama dengan anggota frontliners di salah sebuah swasta hospital pula. Ya. di Ibu Negara. Silakan Faris. Baik, Cik Kem dan Kak Fira, terima kasih. Saya berada di Ibu Negara, di mana tentunya kali ini kalau kita katakan raya kali ini lebih bermakna apabila frontliner kita ini berjuang daripada Mac lalu untuk menentang pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Dan saya kini berada di KPJ Tawakal di Kuala Lumpur, Ibu Negara, untuk mendengar sendiri bagaimana perkongsian hari raya mereka. Dan sudah tentu bersama dengan saya ketika ini iaitu CEO bagi KPJ Tawakal. Terima kasih bersama dengan Puan Nurin Haji Abdul Rashid. Terima kasih Puan bersama dengan Lebaran Awani. Baik Puan, mungkin soalan-soalan kita lebih santai kali raya kali ini agak berbeza kalau berbanding sebelum-sebelum ini. Apa perbezaan yang mungkin Puan ingin katakan kepada penonton-penonton mengenai Lebaran kali ini berbanding Lebaran sebelum-sebelumnya? Mungkin bezanya tahun ni sebab ada COVID-19. Jadi walaupun KPJ Tawakal KL tidak merawat pesakit COVID-19, kami tetap mengamalkan standard operasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, di mana kami kena memastikan bukan saja anggota pekerja tetapi pesakit-pesakit dan juga pelawat sihat. Jadi kami mengadakan screening yang ketat supaya memastikan tiada COVID lah di dalam hospital kami. Tiada COVID dalam hospital kami. Baik, setahun sebelum ini mungkin agak meriah. Ada dengarnya ada rumah terbuka, Ya, betul ke? tiap tahun Ha. tradisi kami biasanya kami ada rumah terbuka. Bukan saja untuk anggota pekerja, kami juga ada rumah terbuka. Kami meraihkan pelawat-pelawat, pesakit. Kami tahun lepas kami buka di bawah sana buffet. Jadi semua orang boleh datang. Tapi tahun ni nampak gayanya bakzalah kita akan give away makanan je. Tapi tak banyak sangat beza sebenarnya kerana kami still berkongsi dengan masyarakat lah. Di mana baru-baru ni sebenarnya kami dah mengedarkan bubur lambu, Masa bubur bulan puasa, makanan. sebelum puasa. Ya saya. So, Puan mungkin bagaimana kaki tangan KPJ yang bertungkus lumus daripada Mac sampailah sehingga raya ini, kesihatannya perlu dijaga. Dan bagaimana mereka meraihkan hari raya? Mungkin apa yang dikatakan kepada setiap staf-staf di KPJ? Sebenarnya COVID ni adalah sesuatu yang amat mencabar bagi kami, di mana kami terpaksa bekerja keras lebih daripada selalunya, walaupun kami menerima kekurangan pesakit, tetapi kami kena berjaga-jaga. Tapi sentiasa bersiap siaga untuk kerja. Orang pun tak boleh balik kampung. Jadi okeylah semua orang. Jadi saya ada full team sebenarnya. Sentiasa on standby. Tapi ada yang standby, Ya. walaupun dia orang bercuti. Walaupun dia bercuti. Tapi kali ini berbeza sedikit sebabkan COVID agak. Ya, saya. Oh, okey. Jadi apa pakar-pakar yang mungkin yang on standby? Ada pakar-pakar tertentu yang Kami ada on call list. Jadi diorang ada on call. Jadi hospital kami masih dibuka seperti mana biasa. masih dibuka pada biasalah. Baik Puan, kita bercerita mengenai yang pandemik, tapi raya kali ini agak berbeza kepada semua masyarakat, termasuk dengan warga KPJ. Tapi lebih santai sedikit Puan, sebenarnya raya kali ini apa yang Puan mungkin rindulah? Makanan-makanan tradisional raya. Kalau nak kongsi ke penonton. Saya rindulah Johor mak saya. Rasa Johor. Puan daripada Johor. Saya di Johor. Jadi tak dapat balik ke kampung kali Kena belajar masak. Kena belajar masak. Ah. Bagaimana belajar masak? Mungkin secara maya ke, dapatkan resepi ke Terima memang? kasih kerana pada YouTube, FB, jadi dapatlah belajar masak. Jadi Dan itu juga of course lah telefon mak sendiri kan.
itulah cara. Ya saya. Jadi beraya di ibu negara Ibu je lah. negara. Bagaimana kepada anak-anak, mungkin bercakap kepada anak-anak? Anak-anak sedihlah tak dapat berjumpa dengan kedua-dua nenek mereka. So nak buat macam mana, new norm. New norm. Jadi new normal ini diterapkan kepada semua staff-staff juga Ya saya. kan? Jadi in fact kita orang ada buat video sebenarnya KPJ on new norm, beraya jauh daripada keluarga, berjumpa di Google Hangout. Oh, di Google Hangout. Bila keluarnya? Dah keluar dah. Dah keluar dah? Dalam KPJ Tawakal punya website kita dah ada. Oh, dah ada dah. Itu cara bagaimana untuk beraya Nak buat secara macam maya. mana? Ya saya. Kalau rindukan pada ahli keluarga, inilah caranya. Inilah caranya. Mungkin pesanan Puan kepada semua rakyat Malaysia, mungkin inilah pengorbanan seorang jururawat, seorang doktor, seorang pakar perubatan. Bukan hari raya, selepas ni perayaan mana-mana pun, jika ada krisis seperti pandemik COVID-19, ini pengorbanan mereka, mungkin nak dikatakan kepada rakyat Malaysia. Okay, pesanan saya pada rakyat Malaysia, be safe, stay home, jaga diri dan apa-apa yang kita buat, kita kena fikirkan orang lain, bukan diri kita sendiri. Dan sebelum tu Puan, mungkin ucapan raya kepada keluarga, nak mendengarkan tak balik ke Johor. Oh, nak nangis. Ingin berkata, tak apa mungkin yang ingin mendengar ucapan daripada Puan. Kepada mama di Seremban, nanti Acik balik lepas MCO. Selamat Hari Raya Mak Selamat Hari Zabatin Raya buat Mak semua Zabatin. rakyat Malaysia. Okay. Baik, itu sedikit sebanyak bersama Puan Norin, Abdul Rashid, itu CEO bagi KPJ Tawakal Kuala Lumpur. Bagaimana perkongsian, bagaimana perbezaan nombor baharu Hari Raya Aidilfitri bagi kali ini berbeza dengan tahun-tahun terdahulu. Dan saya sebenarnya, Fida dan Cik Kem sempat untuk menemu buah rata-rata pakar perubatan di KPJ Tawakal ini. Dan apa kita dengarkan ucapan-ucapan mereka kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hashim, pakar bedah di KPJ Tawakal KL. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya kepada keluarga saya lah yang sekarang berada di Seremban Negeri Sembilan. Maaf zahir dan batin, harap semua dapat beraya dengan meriah tahun ini, walaupun tahun ini mencabar sikit kan kerana COVID-19 pandemik lah. Saya juga ingin berpesan kepada semua lah rakyat Malaysia, pastikan basuh tangan, selalu kerap basuh tangan selalu dengan sabun ataupun sanitizer. Pastikan penjarakan sosial ataupun distancing 1 meter, dan kalau ada gejala atau keluar rumah, pakailah topeng untuk protect yourself and your family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abdul Hadi bin Hussein, pakar ortopedik dan tulang belakang di Hospital Pakar KPJ Tawakal Kuala Lumpur. Dengan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri 1441 Hijrah kepada semua keluarga, terutamanya yang keluarga di Negeri Sembilan, yang berada di Linggi Negeri Sembilan, dan juga keluarga mertua yang berada di Macang, Kelantan. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Stay home, stay safe. Moga semua ceria di Hari Raya di rumah masing-masing, dan kita putuskan rangkaian COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zarizan bin Zakaria dari KPJ Tawakal Hospital KL, seorang pakar bedah plastik dan rekonstruktif. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, terutama kepada keluarga di Kota Baru, Kelantan dan sahabat handai serta seluruh rakyat Malaysia. Dengan ucapan, kita masih lagi dalam keadaan pandemik, so masih perlu berjaga-jaga. Raya tetap raya, tapi kita tetap kena jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Faisal bin Muhammad Fazli, pakar perunding kanak-kanak di KPJ Tawakal Kuala Lumpur. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada warga Malaysia, khususnya kepada warga KPJ Tawakal dan juga keluarga saya di Ampang. Dan pesanan saya seperti yang dipesankan kali-kali di televisyen, zaman COVID ni, walaupun kita beraya, kita kena kekalkan penjarakan sosial, basuh tangan, pakai mask, terutamanya anak-anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Hai, saya Dr. Nurul Afia daripada KPJ Tawakal. Ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia dan juga ahli keluarga. Dan kepada semua rakyat Malaysia, kekalkan jarak sosial anda, pakai mask dan sama-sama kita tangani COVID-19. Kami daripada KPJ Tawakal KL ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita jaga kita. Tahu Tawakal kan ada. Kami dari Physiotherapy Service KPJ Tawakal KL Specialist Hospital ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ingat, kita jaga kita. Kami dari Kecemasan KPJ Tawakal KL ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ingat, kita jaga kita. Kami dari Jabatan Radiologi KPJ Tawakal Kuala Lumpur ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Stay safe, jangan balik kampung. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dari kami, Ambrosia Wan, KPJ Tawakal KL Specialist Hospital. Kita jaga kita. Baik, Cik Kem, Fida, itu kata-kata ataupun ucapan raya oleh petugas-petugas barisan hadapan. Mereka ini berkorban sebenarnya sehinggalah kita boleh beraya walaupun raya kita yang sederhana dan raya alam maya ketika ini. Tapi inilah pengorbanan petugas-petugas barisan hadapan, daripada doktor perubatan, daripada jururawat sehinggalah semua warga kerja di KPJ, di KKM dan mana-mana saja yang melibatkan kesihatan awam. Dan sebelum bersama Fida dan Cik Kem, saya sebenarnya nak jugalah bagi ucapan Hari Raya kepada ibu dan ayah dan serta seluruh keluarga saya yang berada di Melaka. Selamat Hari Raya kepada abah dan mak. Maaf zahir dan batin, minta maaf anak anda tidak dapat beraya. Inilah nombor baru kita. Selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia juga. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ingat, kita jaga kita dan putuskan rantaian COVID-19.